Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. Today's lesson kita akan masuk kepada satu lagi pelajaran berkaitan dengan Mendel's experiment. Sebelum ni kita dah bincang tentang Mendel's experiment yang berkaitan dengan single trait, iaitu satu trait sahaja, ya, satu karakter sahaja. Namun pada kelas kita pada hari ini kita akan bincangkan tentang Mendel's experiment yang melibatkan dua trait, iaitu dua karakter. Karakter yang saya pilih adalah karakter yang pertama, iaitu seed shape, dan karakter yang kedua, trait yang kedua adalah seed color. Seed shape is controlled by a gene represented as a allele R besar dengan allele R kecil, manakala seed color represented by the allele Y besar dan Y kecil. Kamu akan nampak dekat sini satu kromosom, satu pasangan homologous kromosom ini dia membawa kepada allele R besar dan allele R besar berada dalam satu lokus yang sama. Manakala trait yang kedua, iaitu seed color, yang dibawa oleh allele Y besar berada dalam satu lokus bagi kromosom homologous kromosom yang berbeza. Oleh itu apa yang kamu nampak dekat sini, the genes ini adalah trait. Di sini adalah yang control trait bagi shape dan seed. Seed shape dengan seed color ni, genes ini are located on a different chromosome. Bagi genes yang control kepada seed shape berada dekat pair of homologous chromosome number 1, manakala bagi genes yang control trait bagi seed color berada pada homologous chromosome pair number 2. So both genes, iaitu seed shape dan seed color, are located on a different chromosome. So ini kalau kita bincangkan tentang two traits. Oleh itu Mendel jalankan satu uji kaji yang berkaitan dengan dua trait, ya. How does we determine the inheritance of the two traits? So untuk ini Mendel jalankan eksperimen yang kita namakan sebagai dihybrid cross. Sebelum ni kita bincang tentang monohybrid cross, ya. Ini dihybrid cross. Yang pertama sekali Mendel ambil rough and yellow seed. Dia cross dengan smooth and green seed. Okay, rough and yellow. Dia cross with a smooth and green. Rough satu genes, yellow satu genes, dua genes, ya. Manakala smooth satu genes dan green satu lagi genes. Bagi yang untuk melihat bagaimanakah bentuk genotype dia, parameter genotype dia adalah capital R bagi rough dan capital Y bagi yellow. R dengan Y berada dalam kromosom yang berbeza, ya, pair yang berbeza. Manakala bagi smooth and green, small r bentuk smooth, small y bagi green. Dia juga berada dalam keadaan genes itu berada dalam kromosom pair yang berbeza. Apabila dapat bentukan gamet, kita belajar sebelum ni bahawa a pair of alleles separate. So capital R going to this way, and another capital R going to this way. Capital Y going to this way, and another capital Y is going to this way. So kita dapat gamet capital R, capital Y. Kita dapat gamet small r, small y. Capital R dan capital Y dan small r dan small y akan fuse together. A pair of alleles separate. Dan bagaimana dia separate juga, dia akan sort into gamete independently one another. Oleh itu dia akan dapat capital R, capital Y, small y. Phenotype dia adalah all, rough, ini rough, dan yellow, ini adalah F1 generation dia. Bagi mana-mana cross, di mana kamu nampak homozygous dominant cross dengan homozygous recessive dan mendapat identical offspring bagi F1 generation, ya, ini kita namakan sebagai true breeding ataupun pure breeding. So Mendel membuat satu eksperimen yang pertama, iaitu dihybrid true breeding. F1 generation yang Mendel dapat itu dia akan terus jalankan satu lagi uji kaji. Uji kaji ini dinamakan juga keadaan di mana F1 cross dengan F1. Masih ingat lagi F1 generation dia? F1 generation dia adalah rough and yellow cross dengan rough and yellow. This is one trait, this is another trait, dan dua genes ini berada dalam kromosom yang berbeza.
F1 genotype yang kita dapati dalam uji kaji tadi adalah capital R, small r, capital Y, small y. Nampak ya? Ini ya, capital R, small r, capital Y, small y. Berada dalam kromosom yang berbeza. Capital R, small r, capital Y, small y. Dia cross dengan capital R, small r, capital Y, small y. Sebab dia jalankan keadaan di sini cross antara F1 dan F1. Jadi sama. Hasil yang didapati dalam pembentukan gamet adalah jelas berbeza dengan macam mana kita belajar tentang single trait monohybrid cross. Apa yang kamu dapati dalam pembentukan gamet kali ini? Allele R separate, capital R separate this way, small r separate this way. Dan dia akan independently assort dengan another genes, capital Y going this way, small y going this way. So capital R ini boleh bersama dengan Y besar seperti ini. Capital R boleh bersama dengan Y kecil seperti di sini. Capital small r boleh bersama dengan Y besar seperti di sini. Small r boleh bersama dengan Y kecil seperti di sini. Begitu juga untuk ini, capital R boleh bersama dengan Y besar. Capital R boleh bersama dengan Y kecil. Small r boleh bersama dengan Y besar. Small r boleh bersama dengan Y kecil. So kita akan dapat 4 jenis gamet yang pelbagai ya. Ini kita namakan sebagai independently assort. Kamu belajar sekarang yang baru ya. Kita dah belajar how does the pair of allele separate. Dan kita dah belajar juga untuk kali ini bagaimana a pair of allele ini akan independently assort dalam pembentukan gamet. Seperti yang saya tuliskan di sini ya. Allele sort into gamete independently each other. Jadi dalam pembentukan F2 generation dia, kamu akan buat dalam bentuk Punnett square. Sukar untuk kamu tarik garisan ya. Kamu akan buat dalam bentuk Punnett square. Ini untuk female, iaitu ini disusun di sini. Ini untuk male, ini disusun di sini. Yang kamu combinekan semuanya. Nanti kamu tolong letakkan 4 color yang berbeza. Kalau rough yellow, colorkan dengan warna hijau. Kalau nampak rough green, kamu akan color dengan color biru. Kalau kamu dapat smooth yellow, kamu akan color dengan warna kuning. Kalau kamu dapat smooth yellow, kalau kamu dapat rough yellow, kamu akan color dengan yang lain ya. So kita ada rough yellow, kita ada rough green, kita ada smooth yellow, kita ada smooth green, Okay, so 4 ini color berbeza. Saya dapat dah result dia, iaitu 9 rough yellow, 3 rough green, 3 smooth yellow, 1 smooth green. So nisbah yang Mendel dapati daripada mungkin dalam 100 pokok kacang yang dapat, 9331 adalah nisbah baginya. So untuk dapatkan berapakah rough yellow, kena ambil 9 per 16 kali 100. Kalau dapat berapakah rough green, 3 kali 16 per 100. Nak dapatkan smooth yellow, 3 per 16 darab 100. Nak dapatkan smooth green, 1 per 16 darab 100. Dan ratio ini adalah OB Mendel's second law. Mendel's second law ni dinamakan sebagai law of independent assortment. Seperti yang kita belajar sebelum ni, Mendel's first law adalah law of segregation. Bagi Mendel's second law, ia adalah law of independent assortment. So pelajaran kamu hari ini, kamu mengenal bagaimana uji kaji melibatkan 2 traits. Dan Mendel buat eksperimen yang pertama, iaitu true breeding dan hybrid cross, dan dapat semua progeny dia adalah all rough yellow. Mendel jalankan second uji kajinya yang namakan sebagai self cross antara F1 dan F1, dan dia dapat result iaitu 9331 bagi phenotypic ratio. Nah, result ini obey Mendel's second law yang dinamakan sebagai law of independent assortment. Dalam law of independent assortment, kamu belajar bagaimana a pair of allele separate, dan tak cukup sekadar itu, pair of allele yang separate tadi independently assort one another dalam pembentukan gamete. So that's all on our lesson. Sambung lagi pelajaran kita pada akan datang bagi test cross.